Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man ittaba'ahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kadu la yastafizzunaka liyukhriju minha wa idzal la yalbasuna khilafaka illa qalila. Sunnataman arsalna qablaka min rusulina ولا تجد لسنتنا تحويلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل من صلاة الفز ب27 درجة. من خرج من بيته مطهرا لصلاة المكتوبة فأجره كالحج والمحرم أو كما قال رسول الله صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, barisan kepimpinan dan pengurusan masjid yang diketuai oleh Datuk Pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, terusnya para pegawai-pegawai masjid, para muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat jamaah Maghrib yang dirahmati Allah sekalian. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan lagi di tempat yang terbaik dan di waktu-waktu yang terbaik. Dipertemukan kita di dalam masjid yang mana merupakan tempat yang terbaik di atas muka bumi ini. Kemudian kita berada pula pada waktu-waktu yang terbaik, iaitu waktu mengerjakan solat fardu secara berjamaah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini dengan keadaan kita beriktikaf menyebabkan kita diampuni akan dosa kita dan diberi rahmat akan kehidupan ataupun pengurusan kehidupan kita di dunia ini, insya-Allah. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda satu-satunya nabi yang memperuntukkan dirinya untuk membawa agama Islam supaya sampai ke segenap dada-dada manusia, sama ada yang hidup ketika itu dan juga yang hidup selepasnya, iaitu kita. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap ataupun telah mengisyaratkan bahawa semua manusia yang hidup selepas kelahirannya dan juga sehinggalah ke hari kiamat akan dianggap sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu baginda berusaha bersungguh-sungguh melalui sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para ulama untuk menyampaikan Islam supaya Islam itu diterima di dada-dada manusia. Dan mereka yang menolaknya ataupun tidak mau menerimanya, maka tergolonglah di kalangan mereka yang kafir ataupun mereka yang tidak digolongkan sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, orang kafir biarlah dia hidup dengan kekafiran dia. Maknanya kalau dapat hidayah, alhamdulillah. Kalau dia berdegil, dia tak mau dengar walaupun kita dah berdakwah, Allah telah tentukan tempatnya ataupun nasibnya. Yang kita nak risau ialah diri kita sekarang ini yang sudah Islam, yang sudah mengucap 2 kalimah syahadah, yang kita bimbang akidah kita ataupun pegangan syahadah kita itu jatuh ataupun terputus tanpa kita sedari. Sebab itu kita diminta untuk sentiasa mengingatkan supaya tidak terputus akidah kita, tak jatuh syahadah kita dengan kita mentajdidkan ataupun memperbaharui syahadah kita ataupun keimanan kita. Jadi kesan daripada jatuhnya akidah kita ialah kita tergolong di kalangan orang-orang kafir, orang-orang yang mewarisi neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Yang mana kitab kita membicarakan hal ehwal neraka yang begitu dahsyat keadaannya sehingga tak mungkin dapat
tak mungkin dapat boleh dimasuki oleh manusia dan bertahan di dalamnya, melainkan mereka yang terpaksa menghadapi siksaan yang teramat sangat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat bersama kembali dan kita sambung pengajian kita hari ini atau malam ini. Kita di muka surat 133. Jadi saya minta maaf suara agak serak sikit kan, batuk sikit lah. Biasalah itu di antara oleh-oleh wajib balik daripada sana kan. Jadi insya-Allah kita sambung muka surat 133. Kita masih lagi di bawah tajuk yang membicarakan berkaitan dengan orang-orang tiga kelompok manusia dan juga orang-orang yang dihumban oleh Allah Taala ke dalam api neraka. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi mudarani insyaallah minal aminin. Baik, kata pengarang kita, sekiranya kalangan ahli neraka beranggapan syaitan akan membantu mereka. Sekiranya kalangan ahli neraka beranggapan syaitan akan membantu mereka. Syaitan akan membantu. Ada tak sejarah syaitan bantu? Kalau ikut dalam sejarah sirah, dalam peristiwa Darun Nadwah, syaitan ataupun iblis datang dengan menyamar sebagai manusia untuk memberitahu kaedah ataupun cara nak menghalang Rasulullah daripada keluar berhijrah. Dia datang bantu juga tu. Walaupun sirah itu dipertikaikan oleh sebahagian ulama, kerana pemuda yang datang tadi, yang syaitan yang menyamar menjadi pemuda tadi, orang yang tidak dikenali, sedangkan mesyuarat itu mesyuarat yang tertutup. Mana mungkin mesyuarat yang tertutup yang ada satu misi yang penting boleh dihadiri oleh orang yang tidak dikenali kan. Itu dipertikaikan oleh sebagian ulama lah. Tapi nak cerita bahawa syaitan ini dia membantu juga, tapi membantu kepada jalan-jalan keburukan. Seperti mana dalam kisah tadi yang saya sebut tadi, dia bantu orang-orang Quraisy untuk menghalang Nabi daripada keluar berhijrah dengan cara memberi cadangan, dikumpulkan setiap pemuda dan pakat-pakat seorang sikit bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bantu. So kata pengarang kita, sekiranya kalangan ahli neraka beranggapan syaitan akan membantu mereka. Bantu di sini ialah bantu untuk mengeluarkan daripada neraka ataupun bantu dapat meringankan ahli neraka. Maka benar-benar itu adalah anggapan yang sangat salah dan tidak munasabah. Syaitan, nama pun syaitan, dia tak akan bantu kita pada benda-benda yang baik. Kalau dia bagi idea pun, kebanyakan idea itu semua yang menjahanamkan. Idea yang tak boleh pakai. Sebab itu kadang-kadang kita dapat idea kan, kita dapat idea, bagus idea tu, tapi sebenarnya menjahanamkan. Itu adalah idea yang daripada ilham syaitan yang meresap masuk dalam hati kita, dan dia bagi satu cadangan yang merosakkan. Jadi kadang-kadang memang selalu kita dapat idea-idea macam tu. Kita kena semak baliklah tuan-tuan. Kalau idea itu idea yang baik ataupun yang bagus, maknanya itu datangnya daripada Allah Ta'ala, yang mengilhamkan benda-benda yang baik. Tapi kalau datang pada benda-benda yang tak baik, kita nampak aja baik mungkin pada hari itu, pada masa itu, pada minggu itu, kemudian 2 minggu kemudian baru kita menyesal, silap aku ikut cakap tu, silap aku ikut itu. Itu maknanya syaitan yang kerjanya untuk memusnahkan kita. Saya ada orang tanya, pasal apa syaitan lah ni suka sangat ganggu kita? Kerana kita berada di penghujung zaman. Saya di sana sempatlah malam lepas maghrib tu dengarlah kuliah biasalah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu banyaklah kuliah. Indonesia ada, Pakistan ada, Arab ada, Inggeris ada. Pakistan tak boleh tumpang lah bahasa Urdu kan. Arab dengan Inggeris ni boleh tahan lagi, boleh tadah telinga agak, boleh kita faham. Jadi adalah satu orang tu tanya syekh yang duk mengajar tu, dia kata syaitan ni dia suka ganggu manusia, dia memberi idea-idea yang merosakkan. Jadi jawab syekh tu, dia kata ini menunjukkan penghujung zaman. Jadi dia kata manusia hari ni jadi cacar merba, manusia jadi hari ni jadi tak tentu hala. Itulah kita tengok sendiri kan, dengan ajaran sihaknya kan, dengan benda-benda yang kita tak masuk di akal. Dia kata ini adalah
usaha syaitan untuk kurun terakhir dunia. Maknanya dia pun tahu dah dunia dah nak jadi penghujung. Jadi dia terpaksa berusaha sekuat mungkin, sehebat mungkin untuk menyesatkan manusia. Seberapa banyak yang dia dapat bawa untuk masuk ke dalam neraka bersama dengan dia. So dia datanglah, kata Syekh tadi, dia datanglah dengan pelbagai-bagai cadangan-cadangan yang menggiurkan, cadangan-cadangan yang nampak menarik, tetapi dia sebenarnya merosakkan manusia itu sendiri. Ini antara sempat yang saya dengar masa duduk di sana. Jadi dia kata apa? Bagaimana syaitan akan membantu mereka? Bagaimana syaitan nak bantu orang yang masuk dalam neraka? Kerana syaitan sendiri turut menjadi bahan bakaran dalam api neraka. Dia nak bantu orang keluar, dia sendiri pun duduk dalam tu, macam mana? Kan? Bermakna tuan-tuan, tipu daya syaitan ini dia terus daripada dunia sampai ke akhirat duk tipu kita lagi. Hari ini pun berapa ramai orang yang terpedaya dengan syaitan. Bahkan dia kata syaitan sama sekali tidak mengaku bertanggungjawab dengan nasib malang yang menimpa sekalian ahli neraka. Dia berlepas diri pula, kan? Inni bari'um mimma ta'lamun. Aku berlepas diri dengan apa yang kamu lakukan. Tengok tuan-tuan, dia bagi idea kat kita, dia bagi cadangan kat kita, dia bagi peluang ruang kat kita untuk kita buat kejahatan. Dia bagi kita macam-macam cara untuk kita melaksanakan kemaksiatan kepada Allah. Walaupun benda itu sebenarnya cukup baik. Manusia kata baik, agama kata baik, syariat kata baik, tetapi dia tetap menghiaskan kita dengan perbuatan yang tidak baik. Kita boleh pilih antara kebaikan dan keburukan yang Tuhan sedia untuk kita tu, kita mesti nak cari yang keburukan tu juga. Sebab tu kalau kita tengok orang yang buat jahat ni tuan-tuan, dia buat jahat mesti bersembunyi-sembunyi. Baru ni saya sempat tengok yang ni ada hilang tabung kan. Saya duduk sana, duduk di Mekah, dapat tengoklah grup yang dia hantar tu. Tengok dia terpaksa bersembunyi-sembunyi, pandang sana, pandang sini, tapi nak buat juga. Sebab syaitan telah membisikkan habuan lumayan kalau dia dapat. Tapi dia tak sedar kalau dapat dek manusia lagi lumayan dia kena kan, lagi kena hantar lagi teruk. Tapi dia tak fikir tu dah. Dia fikir kalau dia dapat yang lumayan. Tu pun kalau ada duit dalam tu lah, banyak duit kan. Tapi maknanya dia kena mencuri-curi, kena mencari-cari jalan untuk buat kejahatan, tapi nak buat juga. Sebab syaitan telah membisikkan tipu daya dia, kan? Sedangkan nak buat kebaikan ini mana kena sembunyi-sembunyi. Tak pernah orang mai sembahyang sembunyi-sembunyi, kecuali ke zaman Rasulullah tu ialah nak sembahyang kena sembunyi. Zaman lah ni tak lah. Zaman lah ni sembahyang, sedekah boleh buat terang-terang, tidak dihalangi oleh siapa-siapa pun. Tapi yang sembunyi itu juga, yang jahat juga dipilih. Kenapa? Syaitan yang membisikkan. Syaitan yang membisikkan benda-benda yang tak baik. Pada baik benda tu, tapi syaitan kata jangan buatlah, nanti kalau buat macam ni rugi. Dia bagi, akhirnya kita pun terpengaruh dengan dia. Berapa ramai manusia yang dia tahu benda tu baik, tapi dia tak mampu nak buat. Sebab itu tuan-tuan, kita sangat bersyukurlah tuan-tuan, kalau kita ni Allah kurniakan suka melakukan kebaikan, walaupun tak banyak pun, tapi berterusan, sikit-sikit, tapi hari-hari kita ada. Daripada orang yang mari buat sekaligus lepas tu hilang. Itu benda yang agak malang lah. Dia benda ni biar pelan-pelan tapi benda tu berterusan. Lepas tu Nabi sebut ayutqina tu kan, innallaha yuhibbu idza amala amalin ayutqina. Allah suka amalan seseorang itu apabila dia buat secara tekun. Tekun ini maknanya pelan-pelan tapi berterusan. Kita ni kena syukurlah, tiap-tiap waktu ada dekat masjid, ada kuliah ada, walaupun kita ni tak tahu mana, tapi kita ada setiap waktu. Itu lebih baik daripada orang yang sekaligus lepas tu hilang, kerana dia berjaya menepis hasutan syaitan. Alah, tak payah pergilah masjid, ampi tiap-tiap malam dah, pergi tiap-tiap malam dah tahajud berapa lama dah, semayang malam berapa lama dah, malam ni rehat dah pula. Dia bagi bisikkan macam tu kan. Jadi kita menepis, kita datangnya sekejap tapi datangnya, itu adalah lebih baik. Baik, maka syaitan dan manusia yang derhaka itu
sama-sama diazab dengan siksaan yang pedih. Syaitan dan manusia, kan? Syaitan dan manusia. Sebab itu Allah Ta'ala dia tanya kita, tuan-tuan, ya ma'syaral jinna wal ins. Jin itu maknanya syaitan lah. Jin itu termasuk dalam golongan syaitan dan iblis sekali. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati. Dalam surah Al-A'raf Allah kata, wahai golongan jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kamu rasul yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum haza. Bukankah telah datang kepada kamu seorang rasul yang memberi peringatan kepada kamu bahawa satu hari kamu akan kembali balik bertemu dengan aku, kata Allah. Dia tanya kita, dia tanya jin, dia tanya iblis, dia tanya syaitan, adakah aku ni memperingatkan kepada kamu, kata Allah, bahawa aku telah datangkan seorang rasul minkum, dari kalangan kamu, yaqussuna alaikum ayati, yang menceritakan tentang kebesaran aku, tentang syurga, pahala, tentang kenikmatan dan azab dan sebagainya. Wa yunziru liqa'a yaumikum hadza, dan memberi peringatan kepada kamu bahawa satu hari kamu akan kembali seperti ini, iaitu kembali bertemu dengan Tuhan. Qalu bala syahidna. Maka jin dan manusia tadi pakat jawab, qalu bala syahidna ala anfusihim. Ya, kami mengaku, kami telah datang kepada kami akan rasul, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa gharratkumul hayatud dunya, tapi malangnya kami waktu itu disibukkan, diberi banyak maklumat tentang dunia sahaja. Bukan rasul yang sampai maklumat, maknanya kami ni tahu, rasul bagi tahu ada akhirat apa semua, tapi kami tak peduli, kami hanya syok dengan dunia sahaja. Ini Allah bagi satu pernyataan yang tegas. Maknanya kita nak tipu macam mana lagi? Kita nak kata tak tahulah, maklumat tak sampai. Tak ada. Dia kata kami dah sampai dah, rasul. Lalu akhirnya di hujung ayat sekali, innahu kana minal kanu kafirin. Sesungguhnya kami ini tergolong di kalangan orang-orang yang kufur, orang yang kafir. Baik, itu saya selalu sebut, tuan-tuan, orang kafir ini senang. Orang kafir ini senang kita nak bicara. Kita tahu dia kafir. Yang kita biasa sebut kafir, kita rasa kita insya-Allah selamat. Yang kita risau yang ada pada munafik, zalim, asi, zindik, itu yang kita risau. Yang mana dia ada pada semua manusia, tidak ada apa-apa. Sebab itu dalam Al-Quran saya baca dulu kan, wala yazidu zalimina illa khasara. Orang zalim ini dia tak dapat apa-apa kecuali rugi. Apa sebab dia rugi, tuan-tuan? Sebab Allah kata orang zalim ni rugi sebab dia ni banyak kebaikan. Pahala sembahyang banyak, pahala haji banyak, pahala umrah banyak, pahala sedekah banyak, tetapi dia telah zalim kepada orang lain. Jadi bila dia datang kepada Allah di alam barzakh nanti ataupun alam akhirat nanti dengan amalan dia tadi, amalan puasa, amalan haji, amalan solat, amalan sedekah tadi, maka amalan-amalan itu kena bagi kepada orang yang dia zalimi. Itu maksudnya rugi tu. Kita atas dunia pulun, mayang tak pernah miss, kuliah tak pernah miss, haji boleh kata kalau boleh pergi tak tahu nak pergi, umrah tak nak pergi, tak nak miss. Buat sebuah kebaikan, letih, cengkung mata-mata ni duk buat amal ibadat. Kadang-kadang kusuk masai kita kehidupan di atas dunia ni, tak peduli langsung ke dunia, akhirat je kita peduli. Kita duk rasa kita bawa amalan yang banyak, tapi rupa-rupanya amalan itu terpaksa kita serahkan kepada orang lain. Kenapa? Sebab itu Allah sebut wala yazidu zalimina illa khasara. Tidak mendapat apa-apa orang yang zalim itu kecuali rugi, walaupun dia sehebat manapun. Kenapa? Dia terpaksa menyerahkan kebaikan dia kepada orang yang dia zalimi tadi. Orang yang zalim tadi, kalau 10 orang lah dia kena serah. Kalau 20 orang lah dia kena serah. Habis, maka dosa orang yang dia zalimi pula dia kena pikul. Maknanya dia wal asal balik asal, tak ada apa-apa pun, walaupun dia telah bersusah payah.
Jadi sebelum tuan-tuan, kita selalu sebutkan, kita sangat bernasib baik kerana kita masih lagi berada di atas dunia ini. Kita masih lagi Allah Ta'ala pilih untuk beribadat. Kalau silap kita boleh bertaubat, kalau rasa kurang kita boleh tambah. Tapi kita bayangkan nasib kawan-kawan kita yang telah berada di dalam sana. Yang baik, alhamdulillah. Yang tak baik, tak ada peluang dah mereka untuk kembali balik ke atas dunia ini. Jadi kita ni Allah pilih lagi. Okey, hang duk lagi atas dunia, aku tak ambil lagi, jalankan dulu kehidupan. So yang mana kurang kita tambah, yang mana agak-agak kita terlebih-lebih itu kita kurangkan sikit dalam dunia. Dalam perangai kita, emosi kita cuba sikit kawal. Kehidupan kita banyak terurus kepada persediaan negeri akhirat. Barulah kita akan sentiasa berjaga-jaga. Karena kematian ni kita tahulah, semua saya tak sebutlah, tuan-tuan pun tahu mati ni bila-bila masa. Macam yang kita tengok baru ni, tengah duk kuliah pun boleh mati. Ni saya risau juga ni kan. Kan? Tengah duk kuliah bunyi kerak-kerak 2 kali, habis kan. Jadi maknanya kita ni Allah pilih lagi bukan kerana kita ni baik sangat, bukan kerana kita ni jahat sangat, tapi kerana Allah nak bagi peluang kepada kita untuk menambah apa yang kurang, untuk memohon ampun apa yang tersalah, supaya kita tak menyesal. Kerana apa? Ribuan manusia, jutaan manusia yang sedang menyesal sekarang ini. Kita pergi ke perkuburan Baqi' kan. Kita tengok perkuburan Baqi', seronok rasa, tengok macam syurga kan. Syurga, perkampungan syurga di situ kan. Lepas tu bila lepas tunjuk pula rumah Abu Jahal lah, apa semua kan. Terbayangkan tengok apalah jadi pada depa masa ni. Jadi kita tengok, bila kita tengok catatan sejarah tu di muzium tu dia tulis macam-macam kan, kita rasa macam satu perasaan tu, apalah jadi kepada orang Quraisy yang menentang Nabi pada ketika ini. Dalam keadaan jasad mereka dah tenggelam, dah masuk dalam kubur, tapi mereka masih diseksa oleh Allah. Rasa-rasa mereka menyesal yang tak amat sangat lah. Memang menyesal yang tak amat sangat. Tapi nak buat macam mana dah? Tak boleh balik lagi dah. Oleh itu dia kata manusia dan syaitan pun yang neraka tadi sama-sama diazab dengan seksaan yang pedih. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sementara kita masih lagi waras ini, kita jangan biarlah syaitan menguasai kita. Jangan dia kuasai kita. Bila cuba dia nak bagi membelenggu kita dengan idea yang tak apa nak cantik tu, yang kita rasa benda ni tak boleh, maka kita cepat-cepatlah istighfar. Kan? Cepat-cepatlah istighfar. Saya ada tuan-tuan orang bagi idea kan. Ini jin minal jinnati wan nas ni kan. Ada bagi idea. Ada dia bagi idea, dia kata macam mana? Kalau kita, saya nak beli kereta, tapi kereta tu harga baru naik. Jadi pasar kena bayar harga baru. Ada kawan bagi cadangan, dia kata senang je. Hampir cancel dengan dia tu, hampir beli dengan orang lain tapi dalam tu juga. Maknanya depan mata dia juga, supaya dia terasa sikit siapa sonai harga. Idea kan. Saya kata bagus juga idea kan. Cuma nak perkenal dia. Maknanya kita cancel dengan dia di syarikat yang sama, tempat yang sama, cancel dengan si fulan ini, ambil dengan si fulan lain depan dia juga. Tengok idea tuan-tuan. Agak-agak idea tu bagus ke tak bagus? Kita boleh bayangkan. Kadang-kadang kita buat bagus juga. Niat dia apa dia? Nak perkenal kawan tu ya, sebab naikkan harga tadi tu kan. Niatnya supaya dia tengok balik, beli dekat orang lain tapi tempat yang sama, syarikat yang sama, depan mata dia, supaya dia terasa. Tu idea yang orang bagi tu. Itu kita kena nilai, tengok bagus tak bagus, betul tak betul cara ni. Tapi nak cerita idea yang kadang-kadang merosakkan kita. Kan? Kita telah menghina dia, kita telah menyakiti hati dia. Tapi benda itu, cetusan itu datang daripada mana? Itu yang saya kata, kena istighfar banyak-banyak, kena fikir baik-baik supaya kita tidak termasuk di kalangan orang yang menzalimi orang lain. Baik, kamu semua dihumban ke dalam neraka bukan sebab aku. Ini kata syaitan lah ni. Jenis perangai nak berlepas diri. Kamu semua dihumban ke dalam neraka bukan sebab aku. Memang pekerjaan aku menyesatkan kamu. Menyesatkan kamu semua. Syaitan kata apa? Kau masuk neraka bukan kerana aku. Memang pekerjaan aku menyesatkan kamu semua. Aku sudah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan kamu.
kamulah yang bodoh kerana menuruti perintahku. Kan? Kamulah yang bodoh kerana menuruti perintahku. Macam saya kata dulu kan, syaitan ni, iblis ni, dia goda kita. Dia hanya goda melalui perasaan hati saja. Dia tak boleh tahan kita, dia tak boleh sekat kita. Tak pernah dalam sejarah elok-elok kita nak pergi masjid, tengok pintu pagar tak boleh terbuka. Kan? Rumah tak boleh kunci, tak boleh nak buka kunci. Enjin kereta start tak boleh. Rupanya syaitan cabut pelak tu. Kan? Tak beri hidup. Tak ada dalam sejarah. Dia cuma dihadirkan perasaan malas dalam hati. Dia hadirkan perasaan letih. Dia tak boleh kat kita. Dia tak boleh kata kacau kita kerana kita nak pergi juga ke masjid. Dia kacau bini kita. Kan? Lepas tu bini kita pun sama juga, kuat juga. Dia kacau anak cucu kita pula. Ni anak cucu sesekali balik ni takkan tak mau keluar makan-makan. Kan? Dia gunakan proksi-proksi yang mana dia rasa dia boleh untuk menggoda kita supaya jangan hadir ke tempat-tempat yang baik. Sebab itu kita kadang-kadang ada orang bagi alasan kan, nak teringin juga nak mari tapi kereta nak pakai dah. Kan? Teringin juga nak mari tapi mari tu macam mana tu kata ada tetamu mari. Kita ada macam-macam alasan untuk kita mengelak datang tu. Sebenarnya itu adalah idea daripada dia. Sebab kerja dia memang menyesatkan. Untuk menyesatkan sebab dia dah janji di hadapan Allah nak bawa seramai mungkin masuk ke dalam api neraka. Kan? Seramai mungkin, sebab saya kata tadi, Syekh tadi cerita tadi, penghujung zaman ini syaitan akan all out, akan berusaha bersungguh-sungguh untuk bawa manusia masuk ke dalam api neraka. Ini kita tengok macam-macam tuan-tuan. Kita, sebab tu saya kadang-kadang tak peduli sangat orang cerita kat saya, malas nak cara sangat, lantak lah. Kan? Macam kalau kita pergi Mekah, tengok orang semayang kat depan kita, kanan kiri kita semayang, macam-macam gaya semayang. Pergi tawaf kan, tengah tawaf duk ambil handphone, selfie. Kalau ikut kita punya kaedah, siapa yang berselfie handphone masa bertawaf, pusingan tu batal. Sebab perjalanan kita mesti kena niat ibadah. Ini tengah-tengah duk bertawaf, duk gelak-gelak apa semua kan. Jadi kalau kita fikir-fikir balik, kualiti apakah yang mereka dapat, apakah pengajaran daripada bertawaf itu. Sebab tu bila kita bertawaf, kita jalan sekejap, kita tengok Kaabah, jalan sikit tengok Kaabah, supaya nak menghadirkan perasaan kita sedang beribadat. Ini tak sambil berselfie. Tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan tengoklah sendiri kan, tahu kan, berselfie. Jadi maknanya hujung-hujung zaman ni macam-macam jenis manusia. Semayang sebelah saya orang lain ikut imam, dia rokok dulu, sujud dulu. Orang lepas tu orang tengah duk sembahyang, dia duk lari pergi ke mana, wallahu a'lam lah. Macam-macam jenis. Sedangkan berada di tempat yang terbaik tu, yang suci, kan? Jadi maknanya tuan-tuan nak cerita bahawa akhir zaman ini, walaupun dalam keadaan macam mana pun, syaitan akan cuba untuk berusaha untuk menyesatkan kita sebanyak mungkin. Kan? Lepas tu kita kena sangat-sangat bersedialah. Macam kita sendiri pun, suami isteri ke, anak ke, macam-macam kaedah kalau nak tengok cara dia menggoda kita. Baik. Sekarang dia kata, sekarang aku berlepas diri daripada kamu dan terimalah azab daripada Allah. Syaitan pun berlepas dirilah, sebab dia memang masuk dah dalam tu. Dan terimalah azab daripada Allah. Inilah sebahagian yang mampu kita bicarakan dalam perbincangan berkaitan pertengkaran yang berlaku di dalam neraka Allah berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran yang telah dihuraikan. Iktibarnya kepada kita ialah jangan ada dalam kalangan kita yang suka bertelingkah, bertengkar atau bergaduh. Kadang-kadang hanya perkara yang remeh-temeh saja sampai bermasam muka, putus silaturahim. Jangan jadi begitu. Kan? Jadi maknanya orang yang suka bertengkar, suka bergaduh ini, dia punya ciri-ciri ahli neraka tu dah ada dah. Atas dunia ni, kalau siapa yang suka duk bergaduh, benda yang kecil pun bergaduh, ciri-ciri ahli neraka tu dah ada dah kat dia. Jadi benda-benda yang kecil ini kita berlapang dada lah.
kita salamatus sadr, kita berlapang dada, kita terbuka sikitlah pada benda-benda yang kecil. Karena orang yang suka bergaduh, bertelingkah ini sehingga bermasam muka merupakan ciri-ciri ahli neraka yang ada pada dia. Apatah lagi putusnya silaturahim, putus hubungan persaudaraan antara adik-beradik ataupun antara kawan-kawan. Kerana Nabi SAW pernah menyebut la yadkhulul jannatal qati', kan, tidak akan masuk syurga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Perbezaan antara ahli syurga dengan ahli neraka terlalu banyak. Contoh mudah antara ciri penghuni syurga ialah sering melakukan amalan-amalan yang ringan tetapi ganjarannya tidak ringan, seperti senyum dan memberi salam kepada mukmin yang lain. Tengok tuan-tuan, dia sebut di sini dalam kitab ini, sebut senyum dan memberi salam kepada mukmin yang lain. Sebab apa? Dia tak sebut solat, puasa, sebab itu biasalah kita buat. Kebanyakan daripada kita akan buat benda tu. Tapi bab senyum, bab beri salam ni kita agak payah sikit. Walaupun ada orang yang tak puasa dan tak sembahyang, kan, tapi dia benda ni, senyum dan beri salam ini merupakan benda yang ringan, yang simple, benda yang sangat mudah kita nak buat, tapi agak susah kita nak buat, terutama kalau kita jumpa orang yang kita tidak kenal. Sedangkan salam ini, beri salam ini kepada orang yang engkau kenal dan engkau tidak kenal, ya'rafta wala ya'raftu, kepada orang yang kau kenal dan orang yang kau tak kenal. Tapi kadang-kadang kita pun jadi malas, kan, nak bagi salam, dia diam je, kan, muncul je, kan, dia jawab pun tak, kan. Bagi salam ini satu benda yang simple. Nabi kata wala tuhqiranna bil ma'rufi syai'an, jangan kamu perkecilkan benda yang baik walaupun sikit, kan. Walau ulqiya li akhika bi talqin wajhin talqin, walaupun sekadar kamu bertemu dengan sahabat kamu dengan muka yang manis, muka yang senyum. Jadi itu pun menunjukkan ciri-ciri ahli syurga ada pada dia. Betul, kadang-kadang kita tengok orang tu senyum je, sentiasa senyum je, kita pun seronok, kan. Cakap dengan dia pun lembut, senyum, kita pun suka. Ada setengah orang tu Allahu Akbar, nak senyum pun payah, masamnya. Dan nak tegur pun jadi sebab salah lagi, tegur tak jawab, malu pula, kan. Itu ciri-ciri ahli syurga ialah senyum dan juga melakukan amalan-amalan yang ringan tetapi ganjarannya sangat besar. Manakala sifat atau ciri-ciri seseorang yang bakal menempah tempat tinggal di dalam neraka ialah lebih menggemari pertengkaran, perbalahan, persengketaan dan permusuhan berbanding menghulurkan kedamaian dan keselamatan. Tengok, ciri-ciri ahli neraka ialah mereka yang menggemari pertengkaran, suka bertengkar. Kalau bab bergaduh, beri kat dia, kan, berjidal, berdebat dengan dia. Kena berbalah, benda kecil pun balah, benda yang sepatutnya tak perlu balah pun, tapi balah juga. Dia jadi satu habit dah. Persengketaan, persengketaan. Masuk waktu lah. Belum 49. Persengketaan, suka bergaduh, bertengkar, dan permusuhan berbanding menghulurkan kedamaian dan keselamatan. Lalu apakah yang perlu kita lakukan sekarang dalam mengejar syurga Allah? Apa yang kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan untuk mengejar syurga Allah? Saya rasa kita semua tahu jawapan dia, iaitu mestilah sentiasa melakukan kebaikan, kerana syurga Allah ini dia disediakan untuk mereka yang baik. Tapi kena ingat tuan-tuan bahawa innal jannata la yujad bitamanni, syurga bukanlah didapati dengan sekadar berangan-angan. Nak masuk syurga ni bukan senang. Saya teringat kata kawan-kawan waktu di Arafah, kan waktu tu kami kena haji 4 hari ni yang sangat mencabar. Arafah, Muzdalifah, Mina. Arafah sehari, Muzdalifah bila semalam, kadang tak sampai semalam pun. Mina 4 hari. Jadi duduk di sana penuh dengan cabaran, penuh dengan kawalan emosi, kena betul-betul sabar, kena betul-betul banyak bertolak ansur. Lalu ada kawan saya di sebelah tu kata apa?
Ingat senang nak dapat title haji dia kata. Kan? Ingat senang nak dapat title tuan haji ni. Ingat senang nak masuk syurga ni. Tengok penuh dengan cabaran. Menung tu betul juga. Ialah dengan duduk tempat yang sempit, dengan berkongsi tandas, dengan kena berjalan kaki 4 km pergi melontar, 4 km balik, kan, 8 km, 7 hingga 8 km untuk melontar, bergantung kepada terowong yang dia buka tu. Lepas tu di sana berebut pula nak melontar, kan. Saya berapa kali batu jatuh atas kepala, gedebuk atas kepala, kan. Depa melontar hak geng-geng tak tahulah Pakistan ke Indonesia ke apa kan, depa bukan peduli, depa hayunnya, kan. Kita Malaysia ni bagus. Kita pergi dekat, tunggu keadaan tenang reda, baru kita melontar, make sure betul-betul masuk dalam jamrah. Hak depa nu kat belakang gedebuk rosak atas kepala, gedebuk kan. Jadi nak dia cerita bukan senang nak dapat title tu. Begitu juga dengan syurga, tuan-tuan, bukan senang nak masuk syurga. Kan? Sebab itu disebutkan ad-dunya jannatul lil kafirin wa sijnun lil mu'minin. Ad-dunya jannatul lil kafirin. Dunia ini syurga bagi orang kafir. Wa sijnun lil mu'minin, dan neraka ataupun penjara bagi orang-orang yang beriman. Maksud dalam tu penjara, bila penjara ni terhad, nak buat itu ada batasan dia, nak buat ini ada batasan dia, nak buat itu ada batasan dia. Jadi dunia ini penuh dengan batasan. Sebab tu ada orang tanya, kalaulah Islam ni agama benar, kenapa Israel duk menang di Palestin? Kalaulah Islam ni agama yang benar, kenapa negeri-negeri yang kafir, negeri-negeri yang mengamalkan LGBT dan sebagainya tidak pun disentuh oleh azab gempa bumi? Tak ada di Helsinki, Finland. Mana ada gempa bumi? Di Amerika Syarikat hidup tenang je, di Tel Aviv semua. Tapi Islam agama yang benar, kenapa negara-negara tadi, negara-negara tu aman? Sebaliknya negara Islam tadi penuh dengan peperangan. Saya itu naik teksi sembang orang Sudan. Saya sampai tak berani nak menyampuk bila dia cakap. Saya bimbang takut dia ni SB polis, kan? Dia cerita pasal isu politik dia dengan Sudan dengan Arab Saudi. Kan Sudan dengan Arab Saudi tengah bergaduh. Dia cerita kat saya tu, sampai saya pun diam. Saya kata lagi aku menyampuk lebih-lebih tak gini, kena polis SB. Nah ya, tak pasal-pasal. Sebab ada kes kawan kena tangkap, kan? Tapi bukan kami lah yang pergi umrah. Kerana ada isu, sebab mereka cukup sensitif kita membicarakan isu politik dia. Jadi saya diam. Tapi macam-macam nak cerita kat saya. Duk cerita kata Yaman ini merupakan penduduk asal Madinah. Ada orang dengki dengan asal-asal keturunan Yaman ini. Orang Madinah ini kebanyakan daripada keturunan asal jalur kaum Jurhum, Nabi Ismail dulu. Banyak ada cerita pasal politik apa kan. Saya dalam teksi tu diam je, tak menyampuk banyaklah. Duk ya macam tu jelas sikit. Tak berani, kan? Tak berani sebab takut dia ni saja dia nak pancing. Dia takut dia nak pancing saja, saya diam je. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak cerita bahawa di sini bahawa nak dapat syurga itu bukan benda yang senang, memerlukan kesusahan. Di dunia ini kita diikat dengan pelbagai-bagai. Nak bebaslah, keluar daripada Islam bebaslah, kan? Bukan sesuatu keluar. Nak cerita bahawa nak bebas, nak dapat kesenangan, keluar daripada Islam, buatlah apa sahaja. Tapi dalam perkataan juga disebut wal akhirah, negeri akhirat, jannatul lil mu'minin wa sijnun lil kafirin. Negeri akhirat pula ialah syurga bagi orang yang beriman. Sebaik saja kita melangkah masuk ke dalam kubur, langkah masuk dalam kubur je, setapak je masuk dalam kubur, maka di saat itu syurga telah bersama dengan kita. Bagi orang yang baiklah, masuk dalam kubur, tak tunggu kiamat lagi, masuk dalam kubur je, malam pertama itu saja dia sudah mendapat nikmat dia. Mendapat nikmat, sehingga diceritakan bahawa Nu'man ini salah seorang sahabat Nabi. Dia ni suka buat lawak, suka dia duk macam lucu-lucu sikit. Bila dia mati, dia masuk dalam kubur, Nabi duduk di atas kubur. Nabi diberi oleh Allah Ta'ala lihat bagaimana malaikat datang berjumpa dengan Nu'man tadi. Datang Nu'man, malaikat pun tanyalah,
ma rabbuka wa ma nabiyyuka. Nu'man tak jawab. Nu'man kata hang berani kan, macam ayat dia macam ni, hang berani tanya sedangkan jasad Muhammad itu masih berada di atas. Sehingga Nabi tertawa melihat jawapan Nu'man tadi. Lalu malaikat pun tinggalkan dia dan dia diberi nikmat. Maknanya orang yang beriman ni tuan-tuan, sebaik saja langkah masuk dalam kubur, syurgalah jannatul lil mu'minin wa sijnun lil kafirin. Orang kafir pula langkah aja masuk dalam kubur, mulalah syurga, neraka pula bagi dia. Kan? Kalau kita fikir secara akal, kita rasa macam lambat. Tapi kalau fikir secara iman, kita lebih beruntung kerana di dalam kubur tempoh yang sangat panjang. Di atas dunia tempoh yang sangat pendek. Kalau dia dapat nikmat dunia tadi, yang orang si kafir dapat nikmat dunia tadi, tempohnya pendek. 40 tahun, 50 tahun. Allah takkan beranak-beranak terus minum arak kot kan. Paling-paling kuat bila dah berjaya apa semua, umur 30-40 tahun baru dia start enjoy hidup dia. Sebelum tu dia kerja dulu, lepas tu baru dia enjoy. 20 tahun, 30 tahun mati habis. Tapi syurga ni di dalam kubur, dia punya nikmatnya berpanjangan. Kalau kita fikir macam tu, kita akan rasa tak apalah, sabarlah sikit. Sabarlah sikit. InsyaAllah dalam kubur nanti menikmatilah akan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Tapi kalau kita fikir Allah lambatnya kubur kan, kiamat pun lambat lagi, dunia ni sekarang ni tak tahan tengok orang tengah duk buat macam-macam ni, kita pun teringin juga kan. Maka kita fikir macam tu, rosaklah hidup kita. Tapi kalau kita fikir tak apa, dunia ni sekejap, syurga panjang. Tuan-tuan bayangkan kan, orang yang mati pada zaman Nabi di kuburan Baqi', Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, katakan dia meninggal, dia wafat zaman Nabi, selepas Nabi wafat lah, dah lama dah, 1400 tahun dahulu dia wafat. Dia duduk dalam kubur dah 1400 tahun. Dia meninggal sekitar umur 70 ataupun 60 lebih, dia kata. Ada riwayat kata 70 lebih. Maknanya dia hidup 70 tahun, tapi dia dapat nikmat dah 1400 tahun dah. Itu saya kira bulan hijrah ni. Aisyah radhiyallahu anha dapat nikmat di kubur 1400 tahun lah. Dia duduk di atas dunia baru 70 tahun lebih. Maka tuan-tuan, kita bayar macam tu, kita akan fikir bahawa biarlah dunia ini kita susah, payah, letih sikit, tapi kita akan dapat nikmat sebaik saja melangkah kaki ke dalam kubur. Tapi kalau fikir hal lain, tak nak kata apalah, tu bergantung kepada pemikiran dan juga keimanan kita. Sebab ada orang pernah kata, lambatlah Ustaz nak tunggu kiamat, nak dunia juga. Tu terpulang pada hang lah. Tapi nanti hang akan menyesal lah pada satu hari nanti. Baik tuan-tuan, kita akan masuk hari-hari terakhir di neraka. Masuk waktu dah, lagi 2 minit. Kita sambung lain kali lah. Hari-hari terakhir di neraka. Ini sebahagian daripada ulama mengatakan neraka ini dia ada tempoh had. Ini sebagian ulama lah. Sebagian lah dia kata tak, neraka ni tak ada tempoh. Dia ada tempoh had. Katakan 1,000,000 tahun. Habis juta, dia roboh, dia tak ada, dia semua kembali ke syurga. Itu pandangan sebahagian ulama. Tapi kalau ikut pandangan yang lebih sah, bahawa neraka ini dia ada sepanjang-panjang. Kerana dia nak seksa orang-orang kafir tadi, yang khalidina fiha, kekal dalam. Kekal itulah yang dibahaskan oleh ulama. InsyaAllah nanti kita bincangkan pada perjumpaan kita akan datang, iaitu hari-hari terakhir di neraka, insyaAllah. Jadi saya ingat cakap itulah untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Minta maaf sebarang kekurangan dan kesilapan. Mudah-mudahan kita membicarakan tentang neraka dan kita bersedialah untuk mengelakkan diri kita daripada terhumban ke kawah neraka, dan Allah Ta'ala selamatkan kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Kita akan jumpa pada minggu kedua nanti. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin, zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam.